Kita tengah pelajaran sirah. Okey, kita tengah pelajaran sirah. Okey, kalau awak ingat sirah, sirah tu apa? Sirah tu apa saja yang kita nak belajar pasal Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Okey, Nabi yang terakhir. Sirah itu semua pasal Nabi Muhammad. Dari dia sebelum lahir, Nabi Muhammad lahir, masa Nabi Muhammad dah jadi dewasa, masa zaman kanak-kanak, lepas tu dia jadi dewasa, lepas tu dia kahwin, okey, siapa isteri Nabi Muhammad, siapa anak-anak Nabi Muhammad, siapa kawan-kawan Nabi Muhammad, okey, lepas tu last kali dia meninggal. Okey, kita nak tahu macam mana Nabi Muhammad meninggal, bila dia meninggal. Okey. Sekarang ni, siapa yang dah kenal kawan-kawan dia? Siapa yang dah kenal nama kawan-kawan dia? Bagus, Haikal dia kenal kawan-kawan dia. Yang lain semua tak kenal kawan-kawan awak? Yang lain tak kenal lagi kawan-kawan awak dalam ni? Okey, kita ada dalam kelas awak sekarang, kita ada Haikal, kita ada Ziyad, kita ada Syahkif, Putri Aulia, Nik Damia, Ilhan, kita ada Damia Farisah, kita ada Haras, kita ada Rabiatul. So semua orang sekali sekarang di dalam kelas sekarang ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang sekarang. Semua orang kenal tak? Ini adalah kawan-kawan awak nanti. Bila kita datang sekolah, inilah kawan-kawan awak. Okey, awak dah kenal belum kawan-kawan awak? Patutnya dah kenal kan? 2 bulan dah kita kelas. Okey. Siapa rasa seronok nak datang sekolah? Siapa rasa seronok datang sekolah? Semua orang seronok datang sekolah. Nik Damia tak seronok datang ke sekolah? Okey, Nik Damia pun seronok datang sekolah. Okey, very good. Turunkan tangan. Okey, jadi semua orang tahu nama kawan-kawan dia. Okey, Nabi Muhammad pun dia ada kawan-kawan dia. Nanti kita akan kenal siapa tu kawan-kawan dia. Sebelum kita kenal kawan-kawan Nabi Muhammad, kita kenal dulu. Okey, siapa ahli keluarga Nabi Muhammad? Okey, semua orang ada ahli keluarga tak? Semua orang ada ahli keluarga kan? Siapa yang masih ada datuk dan nenek dengan nenek? Siapa masih ada datuk dan nenek? Okey. Turunkan tangan. Siapa yang tahu berapa orang sepupu dia? Tahu tak sepupu tu apa? Anak pakcik ataupun makcik awak? Tak tahu. Siapa tahu dia ada berapa orang makcik dengan pakcik? Siapa tahu dia ada berapa orang pakcik dengan makcik? Teacher angkat tangan. Teacher tahu dia ada berapa orang pakcik dengan makcik. Yang lain tak tahu. Tak tahu pakcik dengan makcik awak ada berapa. Belum sianya. Okey, tak apa. Kita tengok. Okey, hari ni kita nak belajar pasal Nabi Muhammad. Okey, keturunan Nabi Muhammad. Ingat tak minggu lepas kita belajar pasal suku kaum Arab. Okey, suku kaum Arab. Dia ada 3 suku kaum yang utama orang Arab. Okey, Nabi Muhammad ni dia termasuk dalam bangsa Arab Quraisy. Okey, jadi kita nak tengok sambungan dia minggu ni. Okey. Sambungan. Sekejap ya. Okey, keturunan Nabi Muhammad. Okey. Nampak tak? Sekejap, Cik besarkan. Okey. Ikut sama-sama dengan teacher. Tak apa, tak payah unmute. Okey, tak payah unmute. Tak payah tekan mikrofon tu, tak payah. Ikut je teacher baca. Keturunan.
Nabi Muhammad. Okey, keturunan Nabi Muhammad. Keturunan tu apa? Keturunan tu maksudnya ahli keluarga Nabi Muhammad. Okey, siapa datuk nenek Nabi Muhammad? Siapa moyang? Moyang tu maksudnya ibu bapa kepada datuk dan nenek. Okey, kita adalah moyang. Dia nak tahu siapa datuk ataupun nenek yang sebelum tu. Okey. Lepas tu kita nak tahu siapa lagi pakcik kita, sepupu kita, anak saudara kita. Okey, itu adalah keturunan. Maksudnya ahli keluarga kita lah. Siapa itu ahli keluarga kita. Okey. Tapi sekarang kita nak belajar pasal keturunan Nabi Muhammad. Okey, semua orang buka buku teks. Okey. Ini buku teks. Ni, buka buku ni. Okey, semua orang buka buku ni. Yang tak ada tak apa. Awak Saya tak. tak ada tak apa. Tengok dekat skrin teacher. Yang tak ada tak apa. Tengok dekat skrin teacher. Buka muka surat 23. Buka muka surat 23. Siapa yang ada buku ni buka muka surat 23. Okey. Siapa yang tak ada tengok kat skrin. Ni sama je. Okey, jom baca sama dengan teacher. Keturunan suku sin waw, su kaf waw ku, suku Quraisy. Okey, Quraisy. Okey, teacher nak ingatkan, okey, orang Arab ni dia hidup dalam kumpulan, dia banyak kumpulan. Okey. Jadi dia ada kalau kita awak ingat minggu lepas orang Arab dia ada 3 keturunan 3 bangsa Arab yang besar. Okey, 3 suku Arab yang besar. Lepas tu bawah tu dia ada kumpulan-kumpulan kecil pula. Okey. Contoh teacher bagi dekat awak. Okey. Orang Arab ni dia macam sekolah kita lah, satu sekolah. Okey, satu sekolah. Kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Okay, tapi tahun ni kita tak ada lagi darjah 1 sampai darjah 6. Tahun depan insya-Allah kita akan ada darjah 1 sampai darjah 6. Tahun ni kita ada darjah 1 saja. Okey. Jadi dia ada sekolah ni dia ada kumpulan darjah 1, kumpulan darjah 2, kumpulan darjah 3, kumpulan darjah 4, kumpulan darjah 5, kumpulan darjah 6. Tapi kita bersekolah dalam satu sekolah yang sama. Okey, bangsa Arab macam itulah. Dia ada satu bangsa Arab tapi dia ada kumpulan-kumpulan dia. Okey, faham tak? Faham tak teacher terangkan ni? Okey, jadi salah satu kumpulan tu nama dia suku Quraisy. Salah satu kumpulan orang Arab tu nama dia suku Quraisy. Okey, nanti kalau awak terjumpa kawan-kawan awak, katalah tahun depan kan awak dah darjah 2. Okey, tahun depan awak mesti dah darjah 2 dah kan? Okey, jadi nanti awak terjumpa kawan-kawan awak lain yang darjah lain. Awak sekolah mana? Oh, saya sekolah Seri UP, Sekolah Rendah Islam UK Perdana. Awak darjah berapa? Oh, saya darjah 2. Oh, saya darjah 1. Tapi dia masih lagi sekolah yang sama dengan awak kan? Maksudnya orang Arab tu dia orang Arab tapi dia kumpulan lain. Nabi Muhammad ni dia kumpulan suku Quraisy. Okey, kita tengok nombor 1. Tengok nombor 1 semua orang. Siapa yang ada buku tengok buku. Siapa yang tak ada buku tengok dekat sini skrin. Baca sama-sama dengan teacher. Okey, nombor 1. Nabi Muhammad daripada suku Arab Quraisy.
Okay, awak nampak kan dekat skrin ni ada anak panah kan? Okay, awak baca ikut sekali dengan teacher. Okay. Jadi Nabi Muhammad daripada suku Arab Quraisy. Dia dari kumpulan. Dia orang Arab tapi dia dari kumpulan Quraisy. Okay. Kita tengok nombor 2. Suku Quraisy Syakif, awak buat apa tu? Okey, baca sama kita. Suku Quraisy pula terbahagi kepada beberapa kelompok keturunan atau bani seperti Bani Abdudar, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Macam teacher cakap tadi, okey. Macam teacher cakap tadi, kan cakap orang Arab dia ada kumpulan dia kan. Okay, dia ada beberapa kumpulan. Tapi macam mereka masih orang Arab tapi dia kumpulan lain. Dia kumpulan lain. Lepas tu teacher bagi tahu tadi keturunan Arab Quraisy. Nabi Muhammad ni keturunan Arab Quraisy. Okey, contohnya awak darjah 1 kan teacher kata tadi. Kita satu sekolah, kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Kita tengok pula darjah 1. Awak semua darjah 1 kan? Nanti bila buka sekolah awak ada yang kelas sama, ada yang kelas lain. Tapi awak semua masih darjah 1 ke tak? Masih darjah 1 lah kan? Okey, semua orang, awak semua ni 9 orang ni, awak semua darjah 1. Tapi ada yang akan kelas lain-lain. Okey, nanti buka sekolah nanti ada yang tak sama kelas, ada yang sama kelas. Tapi awak masih darjah 1 kan? Betul tak? Okey, jadi kita ada contohnya, kita ada darjah 1A, darjah 1B, darjah 1C. Okey, tapi awak masih darjah 1. Macam tu dah juga, okey. Orang Bani Quraisy ni pula, dia suku kaum Quraisy ni diterbahagi kepada beberapa kumpulan pula. Kumpulan-kumpulan kecil. Okey, tak apa. Awak tak perlu tahu ni sangat pun. Sikit-sikit macam ni je. Okey. Nombor 3. Tengok nombor 3. Nabi Muhammad dari kelompok Bani Hashim. Okey, kalau kita kata dalam sekolah tu, contohnya Nabi Muhammad dia dari kelas 1A. Okey. Tapi dia tetap darjah 1 macam tu. Macam contohnya awak. Okey, Syakif kelas 1A, Ziyad kelas 1B, Nik Damia kelas 1C. Okey. Tapi awak semua darjah 1 ke tak? Awak semua darjah 1 tapi kelas je lain-lain. Macam ni lah juga Nabi Muhammad, dia orang Quraisy, okey, Arab Quraisy, tapi dia dalam kumpulan Bani Hashim. Okey, ada kumpulan lain ni, ada Bani Abdudar, Bani Abdul Manaf, okey. Tapi Nabi Muhammad ni dia dari Bani Hashim. Okey. Kita baca sambungan dia. Bani Hashim merupakan golongan bangsawan. Okey, awak tahu tak bangsawan tu apa?
golongan yang dihormati lah. Macam orang pandang tinggi. Macam golongan, macam kalau dia ada raja, raja, keluarga raja, itulah golongan bangsawan yang dihormati. Okay. Kita tengok nombor 4. Okay, nombor 4. Bani Hashim amat dihormati oleh penduduk Mekah. Okey, kenapa teacher suruh awak baca sama-sama dengan teacher? Sebab ni tulisan Jawi. Jadi bila awak baca sama-sama dengan teacher, dalam masa yang sama, awak tahu ejaan dia macam mana. Okey, sebab awak tak tahu mengeja Jawi lagi kan? Okey, sebab itulah teacher suruh awak baca sama-sama dengan teacher. Jadi nanti awak dah dapat dah. Oh, eja oleh macam ni, eja penduduk macam ni. Okey. Jadi Bani Hashim amat dihormati oleh penduduk Mekah. Okey, sebab ni mereka ni golongan bangsawan, golongan yang dihormati, semua orang Mekah hormat Bani Hashim. Okey, kita tengok nombor 5. Keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sebut sallallahu alaihi wasallam, macam mana awak nak jawab? Siapa tahu kita jawab macam mana? Kita jawab balik. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama sebut dengan teacher. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haras, sebut sama-sama teacher. Haras. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita sambung. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat istimewa kerana jadi keluarga Nabi Muhammad ni dia istimewa, dia special. Okey, istimewa tu special sebab apa? Tengok sebab apa? Kita tengok. Okey. Yang dot nombor 1 ni, kita tengok dot yang pertama ni. Kenapa keluarga Nabi Muhammad ni special, istimewa? Sebab memegang, sebut sama-sama dengan teacher. Tengok buku, tengok buku. Tengok buku. Memegang amanah sebagai penjaga Kaabah. Sebab apa keluarga Nabi Muhammad ni special, istimewa? Sebab keluarga Nabi Muhammad yang jaga kunci Mekah tu. Kunci Mekah pula. Kunci Kaabah. Okey, Kaabah tu semua orang tahu itu adalah rumah Allah. Okey, orang tahu tu tempat istimewa untuk orang beribadat. Okey, orang Arab masa tu sebelum ni teacher ada bagi tahu kan, orang Arab dia percaya dekat Allah, tapi dalam masa yang sama dia percaya juga dekat patung-patung berhala. Okey, jadi tak boleh, kita kena percaya Allah satu je, tak boleh percaya benda lain. Sembah Allah je. Jadi orang pada masa tu, okey, yang jaga kunci Kaabah tu, yang bukan kunci, yang jaga Kaabah lah, keluarga Nabi Muhammad. Jadi siapa yang dapat jaga Kaabah tu, maksudnya orang semua macam, oh dia ni keluarga, kita kena hormat dia sebab dia jaga Kaabah. Okey. Kita tengok yang dot yang kedua. Ni dot yang kedua. Menguruskan makanan dan minuman jemaah haji. Okey, macam teacher cakap tadi, orang zaman dulu, masa zaman sebelum Nabi Muhammad lahir,
Okey, sampailah sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Orang Arab masa tu mereka sembah Allah dan mereka juga sembah berhala. Berhala tu patung-patung. Okey, jadi ada bila ada masa time buat haji. Okey, time buat haji. Tahu tak buat haji tu apa? Okey, pergi dekat Kaabah kan? Siapa pernah tengok ataupun siapa pernah pergi Mekah dah? Siapa yang dah pergi Mekah? Tak ada siapa pernah pergi Mekah lagi. Okey. Siapa dia pernah tengok cerita ataupun dia pernah tengok kat TV lah orang pergi Mekah? Ilhan seorang je? Rabiatul pun. Okey. Pernah tengok kan? Jadi okey, Syahki pernah, Ziyad pun pernah. Okey, terima kasih. Nanti tengok orang buat haji macam mana. Okay, orang akan pergi kat Mekah, orang akan kumpul dekat Mekah sebab dia nak pergi dalam Kaabah tu, okey, untuk buat haji. Jadi masa tu, masa orang Arab datang untuk buat haji tu, keluarga Nabi Muhammad lah yang menguruskan makanan dan minuman. Okey, sediakan yang macam pastikan makanan dengan minuman cukup. Okey, pada masa tu. Okey. Kita tengok yang terakhir. Kenapa keluarga Nabi Muhammad ni istimewa? Okey. Menjadi ketua kepada penduduk Mekah. Okey, jadi dalam banyak-banyak kumpulan, okey, dalam banyak-banyak kumpulan, kata teacher bagi tahu tadi, ada banyak kumpulan kan? Orang Arab ni dia ada banyak kumpulan. Orang Arab Mekah ni dia ada banyak kumpulan. Jadi dalam banyak-banyak kumpulan tu, okey, Bani Hashim ni, dari kumpulan Hashim, Bani Hashim ni, dia jadi ketua untuk semua orang dekat Mekah tu. Okey, maksudnya atuk Nabi Muhammad, atuk Nabi Muhammad, dia pernah jadi ketua. Dia jadi ketua kepada semua orang penduduk Makkah tu. Dalam banyak-banyak kumpulan tu, okey, Bani Hashim dia jadi ketua untuk semua kumpulan yang ada. Okey, itulah istimewanya keluarga Nabi Muhammad. Okey. Sebelum kita teruskan yang ni, okey. Teacher nak semua orang minum air. Okey, teacher bagi masa seminit. Okey, pergi minum air sekarang. Okay, kita teruskan. Okey. Muka surat seterusnya. Okey, buka muka surat seterusnya. Muka surat 24. Buka muka surat 24. Muka surat 24. Okey. Kita tengok nasab sebelah bapa. Okey, baca sama-sama dengan teacher. Nasab sebelah bapa. Nasab sebelah bapa. Okey, nasab ni apa maksudnya? Keturunan lah, keturunan dia. Dia apa orang kata? List keturunan tu. Okey. Okey, sama-sama dengan teacher ni. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, lagi sekali kita tengok bapa Nabi Muhammad bernama, nama apa? Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okey, lagi sekali kita baca. Panjang tak nama ni? Ni yang teacher kata ni, orang Arab, dia tahu nama atuk dia, moyang dia, moyang dia. Semua dia tahu. Okey. Okey, lagi sekali kita tengok. Okey, nama ayah Nabi Muhammad, Abdullah. Okey, ikut teacher. Bapa Nabi Muhammad bernama Abdullah. Okey. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okey. Jadi nama ayah Nabi Muhammad, okey, teacher tanya. Nak tanya siapa? Teacher nak tanya Putri lah. Okey, Putri. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Okey, tak apa. Okey. Sekejap lagi kita tengok boleh. Okey, ikut teacher ni. Abdullah. Okey, ni nampak tak? Abdullah. Nama ayah Nabi, nama Abdullah. Okey, ikut teacher. Abdullah. Okey, nama atuk Nabi. Atuk dia, maksudnya ayah kepada Abdullah ni, Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib. Ini moyang Nabi Muhammad. Maksudnya moyang ni ayah kepada atuk Nabi Muhammad. Ayah kepada Abdul Muttalib ni. Hashim. Okey, Hashim. Okey, ni Abdul Manaf ni ayah kepada Hashim. Qusay ayah kepada Abdul Manaf. Kilab ayah kepada Qusay. Okey. Kalau awak ingat sampai mana? Sampai atuk awak je kan? Sampai sini, sampai atuk awak je. Nama ayah awak, nama atuk awak kan? Tu pun tak tahu juga. Ramai yang tak ingat pun nama atuk dia. Okey? Tapi orang Arab dia ingat. Tengok ni. Dia ingat nama atuk dia. Ayah kepada atuk dia. Okey, ayah kepada moyang dia. Ayah kepada moyang dia. Okey, dia ingat semua. Okey, ini sebelah bapa. Kita tengok pula nasab sebelah ibu. Okey, sebelah ibu pula kita nak tengok apa nama mak Nabi Muhammad. Okey. Semua orang ingat nama ayah dia? Semua orang tahu nama ayah dia? Ke tak tahu nama ayah? Tak tahu teacher. Saya panggil dia ayah je. Ataupun saya panggil dia daddy je. Saya panggil papa je. Tak tahu. Tu kot nama dia. Nama ayah saya daddy. Ada ke nama ayah daddy? Okey, kena tahu nama ayah. Okey. Okey. Kita tengok pula sebelah ibu, nasab sebelah ibu. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah.
binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Okey. So maksudnya Aminah nama mak Nabi Muhammad. Okey. Datuk sebelah ibu Nabi Muhammad nama dia Wahab. Wahab ni maksudnya ayah kepada Aminah ni. Okey, datuk bukan datuk, moyang ni maksudnya ayah kepada datuk Nabi Muhammad sebelah ibu nama dia Abdul Manaf. Okey. Bin Zuhrah bin Kilab. Okey. Ingat tak? Nama bapa Nabi Abdullah, nama mak Nabi Aminah. Okey, ibu pula. Sebut sama-sama dengan teacher. Bapa Abdullah, ibu Aminah. Bapa Abdullah, ibu Aminah. Okey, kita pergi muka surat yang terakhir untuk hari ini. Muka surat 25. Dah semua dah buka muka surat 25. Okey. Menurut sejarah, Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan Aminah binti Wahab yang bertemu keturunan salasilah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, kalau tengok balik salasilah dia, last kali dia pergi dekat Nabi Ibrahim. Okey, jadi keturunan Nabi Ibrahim. Nyatalah bahawa salasilah Nabi Muhammad daripada pihak bapa dan ibunya bertemu pada nenek yang kelim daripada pihak bapa, iaitu Kilab bin Murrah yang mempunyai 2 anak lelaki. Okey, kalau tengok nanti kita akan tengoklah pelajaran seterusnya minggu depan. Okey, kita tengok salasilah dia. Qusay bin Kilab yang menurunkan Abdullah. Zuhrah bin Kilab pula menurunkan Aminah. Okey, nanti kita akan tengok yang ni. Okey, teacher ada kerja rumah untuk semua orang. Okey, teacher ada kerja rumah untuk semua orang. Jadi awak kena buat apa? Awak kena buat ni. Okey, nanti awak buat cantik-cantik. Awak buat atas kertas warna. Ataupun kalau awak nak buat atas kertas putih pun boleh. Kertas bersaiz A4. Okey. Ni teacher buat macam ni je. Kalau awak ada gambar, awak boleh letak. Okey, kalau awak tak ada gambar, awak lukis. Okey, ini datuk sebelah bapa. Nenek sebelah bapa. Okey, apa nama datuk sebelah bapa awak ni? Okey, apa nama nenek sebelah bapa? Okey, contohnya teacher. Datuk sebelah bapa teacher, nama dia Jaafar. Okey. Nenek sebelah bapa, nama dia Jahara. Okey. Itu keluarga teacher lah. Awak jangan letak nama sama dengan teacher pula. Okey. Datuk nenek awak lah. Okey. Bapa teacher, ni maksudnya macam ni. Bapa teacher nama Mat Nur. Okey. Jadi kita tengok pula. Ni sebelah ibu. Datuk sebelah ibu. Okey. Datuk sebelah ibu. Awak buatlah datuk sebelah ibu, nama datuk sebelah ibu teacher, nama dia Osman. Okey, nenek sebelah ibu, nama dia Cik Halimah. Okey, dapatlah ibu teacher, mak teacher, nama dia Azilah. Okey, awak buat tau. Okey, ni mak dengan ayah teacher kahwin, dapatlah teacher dengan adik teacher. Okey, adik-beradik ni maksudnya awak punya adik-beradik lah. Berapa orang? Teacher ada 2 orang. Teacher dengan adik teacher. Okey. Ni teacher, ni adik teacher. Awak buat nanti. Okey.
Teacher akan bagi contoh. Okey. Faham tak? Nanti teacher akan bagi contoh. Ni buat macam ni. Okey. Okey. Seterusnya, okey, kita awak buka muka surat 1, buku latihan. Buka cepat-cepat, kita ada masa. Nanti yang tadi teacher bagi tu kerja rumah. Bukan buat sekarang, tak payah ambil kertas lagi sekarang pun tak apa. Okey. Tengok latihan muka surat 1. Okey, ni kan? Betul tak? Ni muka surat 1. Okey. Okey. Warnakan ejaan yang betul. Sirah maknanya. Okey, yang mana satu ejaan yang betul? Ini ke ini? Mana satu jawapan yang betul? Awak tanda dulu dengan pensel. Awak tanda dulu dengan pensel. Sebab kita tak sempat dah. Sekejap lagi awak warna. Mana satu? Ini jawapan yang betul. Awak tanda macam ni dengan pensel awak. Sekejap. Okey, awak tanda dulu macam ni dengan pensel awak. Sikit je. Okey. Awak tanda macam ni. Kejap lagi awak warna. Okey, kejap lagi awak warna. Tanda macam teacher buat ni dulu. Tanda sikit je bagi awak nampak. Sekejap lagi maksudnya awak kena warnakan yang ni. Okey, kita pergi pula yang kedua. Okey. Sirah, okey. Mana satu yang ejaan yang betul? Atas ke bawah? Jalan. Okey, ini. Yang ni yang betul. Okey, tanda right dekat sini. Kejap lagi baru awak warna. Okey, ini ejaan yang betul. Jim, alif, ja, lam, nun, lan. Jalan. Ni ejaan yang betul. Okey, kita pergi muka surat ketiga. Ejaan yang betul. Okey, ejaan yang betul ini. Awak tanda macam tu. Okey, 3 muka surat ni saja awak kena warnakan. Okey. Okey, habis dah pelajaran kita untuk hari ni.